مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan teruskan dalam bab Faslun fi qasris salah wa jam'iha. Baru ni kita bahas tentang qasar, betul? Syarat qasar solat ada berapa, Putri? Berapa saja jumlah dia? 5. Yes. Tu qasar, dia ada 5. So kita akan teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil musafirin ay yajma'a baina zuhri wal asri fi waqti ayyihima sya'a. Bainal maghrib wal isya' wa fi waqtin ayyihima sya'a. Jadi bagi musafir yang dia ini melakukan safar yang jauh. Maksudnya safar yang jauh ni adalah safar yang lebih daripada 16 farsah. Safar yang sampai batas boleh jamak 85 kilo ke 95 kilo. Siapakah musafir? Musafir ni dia orang yang keluar daripada kampung dia. Dia dinamakan musafir. So dekat sini dia menjelaskan dengan lebih jelas, musafirin safaron wa yajuzu lil musafirin safaron tawilan. Musafir yang dia safar perjalanan yang jauh. Maksudnya perjalanan yang sampai kepada tahap yang boleh dia untuk solat jamak dan qasar. Kenapa ada pembahasan macam tu? Sebab bila seseorang tu dia keluar daripada rumah dia, kan, dia dinamakan musafir, dia boleh untuk solat sunat atas kenderaan dia. Pernah ingat yang buat contoh daripada Springville nak datang Fiz untuk solat sunat, boleh atas kenderaan. Tetapi kalau yang sini untuk musafir yang jalan, yang dia melakukan perjalanan jauh, pergi Perak ke. Tetapi yang macam mana? Safaron tawilan mubahan, safar yang jauh yang harus. Maksudnya yang halal, yang wajib, yang sunat, yang makruh. Yang bawah tu tak boleh. Bawah daripada makruh tu, bawah daripada harus tu makruh, sunat, makruh dengan haram tu. Ada berapa hukum safar, Sofia? Ada 5. Ada 5. Boleh ingat tak apa benda 5? Safar wajib. Wajib. Sunat, harus, makruh. Sunat. Okey, ingat ada 5 tu semua. Tetapi yang ni untuk yang wajib, yang sunat, yang harus. Dia boleh melakukan jamak solat zuhur dan asar dengan pertama takdim. Dia boleh untuk jamak takdim ataupun takhir. Kalau dah safar, kalau kita safar yang jauh, yang boleh sampai kepada masafatul qasar 16 farsah ataupun 85 kilo ke 95 kilo, kita boleh untuk solat jamak antara baik kita nak jamak takdim ataupun kita nak jamak takhir. Jamak takdim ni kita solat zuhur dengan asar pada waktu zuhur. Kalau jamak takhir solat asar dengan solat zuhur dengan asar pada waktu asar. Sama juga dengan maghrib dan isyak. Boleh untuk kita pilih yang mana satu. Kita nak jamak takhir ke jamak takdim. Sekarang wa syurutu jam'i taqdimi thalathatun. Al-awwalu ay yubda'a bi-dhuhri qabla al-asri wa bil-maghribi qabla al-isya'i falau akasa ka'an bada'a bil-asri qabla al-dhuhri masalan lam yasihha. Sekarang masuk kepada syarat jamak takdim. Syarat untuk seseorang musafir yang melakukan safar yang jauh, yang mubah, yang harus
maka ada 3 syarat dia. Yang pertama adalah dia ayu berda abi zuhri qabla al-asri. Dia solat zuhur sebelum solat asar. Kalau nak jamak takdim, kena solat yang awal dulu. Kalau nak jamak takdim waktu maghrib tu kan, maghrib dulu baru isyak. Kan? Kalau waktu zuhur tu, zuhur dulu baru isyak. Falau akasa ka'an bada'a bil asri qabla zuhri. Kalau contohnya dia berbalikkan. Maksudnya solat asar dulu sebelum zuhur. Ni jamak takdim, bukan jamak takhir. Kan? Masa nak jamak takdim tu dia solat zuhur dulu. Maka lam yasihha, maka solatnya tidak sah. Wa yu'iduha ba'daha in aradal jam'u. Maka tak sah. Tetapi kalau dia nak jamak, kan dia kan sembahyang asar dulu. Lepas tu dia sembahyang zuhur. Betul? Jadi sembahyang asar dia tu tak sah. Kalau dia nak jamak boleh. Lepas dia sembahyang zuhur tu dia sembahyang asar balik sekali lagi. Faham? Ni jamak. Bukan jamak qasar. Ni jamak sahaja. Kalau jamak qasar, buang je. Potong je dah 2 rakaat. Ni jamak takdim ni, contoh dia, solat asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Biasanya kalau awak semua, kalau safar tu solat jamak qasar ke solat jamak biasa? Jamak qasar kan ada orang buat asar 4, zuhur 4, zuhur 4, asar 4. Ada juga sebab maybe ada, saya pernah safar dengan seseorang tu, dia sembahyang macam tu. Dia kata kita nak jamak apa? Jamak takdim. Sekali dia sembahyang 4-4. Aduh tak apa, sah saja. Yang tu yang pertama. Yang pertama, solat yang awal dulu. Zuhur, nak jamak takdim zuhur asar, zuhur dulu, baru asar. Isyak, maghrib, isyak dulu. Ini syarat ni. Yang kedua, wasani niyatul jam'i solatil awal. Wasani niyatul jam'il awal. Niyatul jam'il awal solatil ula bi an tarina niyatul jam'i bitaharumiha. Fala yakfi taqdimuha ala taharum. Yang kedua, niat jamak tu pada waktu solat yang pertama. Faham? Niat pada waktu solat. Waktu solat tu luas. Daripada masuk waktu zuhur sampai habis waktu zuhur. Sampai nak masuk waktu asar. Tu waktu niat dia. Jadi masuk je waktu, biasanya lah. Yang pemimpin safar tu, contoh driver tanya, jamak apa? Jamak takdim jamak takdim semua. Dalam waktu. Kemudian yang ketiga, dia mualah baina salati tsani wasalisu al-mualatu bainal ula wasaniyah. Yang ketiga, mualah. Mualah ni selalu saya sebut dekat dalam wuduk. Mualah ni dia terus menerus. Dia tak ada senggang. Tak ada senggang yang lama. Yang ketiga, mualah antara solat pertama dan solat kedua. Maksudnya kalau tak lama. Kalau lama macam mana? Kalau pemisah antara keduanya lama, menurut uruf, menurut umum, walaupun ada uzur macam tidur, maka wajib untuk mengakhirkan pelaksanaan solat kedua pada waktunya sendirian. Faham? Contoh, kita dah sembahyang zuhur. Okey. Kita nak jamak ni. Nak solat asar tu, itu tidur. Letih sangat Lepas salam tidur. Lama. 15 minit tertidur tu. So disunahkan untuk yang tadi tu, yang kita tak sembahyang lagi tu, zuhur, asar tadi tu, sembahyang pada waktu asar. Jalan lah. Lepas tu terbangun, 15 minit tidur.
Oh, dah putus dah mualah. Mualah tu dah putus lah. So, ambil wuduk, start kereta, jalan lagi. Nanti asar berhenti lagi. Tetapi, kalau pemutus mualah itu adalah sesuatu perkara yang menurut uruf, kebiasaan, dia sekejap. So, tak kisah. Contoh, jarak antara dah habis solat lepas tu dia terkentut. Dia pergi lari sekejap, dia ambil wuduk sekejap. Faham? Yang tu jamak takdim. Kemudian, apa? Saya rasa jamak takdim dulu lah hari ni. Okay? Semoga apa yang kita dengar ni, kita tulis ni dapat kita beri manfaat kepada orang lain. Sebelum saya tutup, ada beberapa perkara yang saya nak share pada hari yang sangat beruntung, hari yang sangat bertuah ini, berbahagia ini. Dan kita sedar tak sedar, hari ini adalah hari yang terakhir pada tahun 1442 Hijriah. Yang mana pada 15 Syakban dulu, pada 15 Syakban dulu yang pernah kita baca Yasin 3 kali pada lepas maghrib tu, ingat tak? Saya rasa saya pernah bagi tahu siapa baca Yasin 3 kali pada malam 15 Syakban. Pada malam itu, Allah Subhanahu Wa Taala tulis dia punya ajal maut dia. Pada 15 Syakban tu. So, beruntunglah siapa yang tahun baru ni 15 Syakban dia baca 3 tu, tak payah risau. Sampai ke tahun depan. Mungkin orang yang dia meninggal sebelum masuk 1443 tu, dia lupa untuk baca pada malam 15 Syakban tu. Guru saya macam tu. Guru ayah kepada guru saya. Nama dia Syekh Mahmud Khalid Umar. Syekh Mahmud Khalid Umar ni dia selalu baca. Setiap kali 15 Syakban tu selalu baca Yasin 3 kali. Pada tahun yang dia nak wafat tu, Allah lupakan dia untuk baca tu. So dia pun tanya, esok tu dia tanya, hari ni berapa hari bulan? 17 Syakban. Uish, dah lepas hari 15 Syakban, insya-Allah saya mati tahun ni. Begitu juga orang-orang yang, ini kita cerita hakikat. Jadi orang-orang yang kita tengok nak masuk tahun esok ni, Allah dah tarik dah. Bermakna pada malam yang hari tu Allah dah tulis dah. Dia tak sampai 1443. Tu yang kita dapat. Jadi bersyukurlah, beruntunglah siapa-siapa yang hari tu dia ada baca. InsyaAllah dia akan terus Allah berikan tambah umur yang berkat kepada dia. Tetapi kita jangan melihat orang yang umur dia pendek, memang secara zahir umur dia pendek. Tapi Nabi selalu pesan, mintalah kepada Allah doa supaya Allah beri umur yang berkat. Apakah umur yang berkat itu? Dan kata ulama, umur yang berkat itu adalah walaupun dia tu dah mati, tetapi amal jariah dia tu masih berjalan lagi. Walaupun dia dah mati, tetapi pahala terus datang kepada dia. Macam mana untuk dapat itu? Buat kebaikan kat muka bumi ni. Tinggalkan saham akhirat. Buat baik, orang teruskan perjuangan kita. Macam sahabat Nabi, dia buat baik, dia buat dakwah semua tu. Umat-umat buat sampai sekarang. Sampai kita yang solat ni pun, sahabat-sahabat dulu pun dapat pahala kita solat. Sebab dia kita buat apa yang dia perjuangkan. So, pada hari yang sangat mulia ni, Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu, Allah Subhanahu Wa Taala tengok pada hujung dia. So, apa yang perlu ada dalam diri kita, bila kita tengok sesuatu tu, kita tak payahlah tengok dia tu dulu macam mana. Kita tengok macam mana akhir dia tu. Macam contoh Siti Sarah. Mungkinlah dulu dia macam mana, tapi kita tengok akhir dia. Bila Allah nak beri hidayat kepada dia. Dia tutup aurat dengan sempurna. Wafat dalam keadaan yang mana kena wabak, yang mana baru melahirkan. Orang yang meninggal sebab lahir itu pun syahid. Apalagi dia wafat pada bila? Pada waktu tahajud. Menunjukkan apa? Orang yang mulia. Itu pandangan kita. Bukan senang orang tu dia nak wafat pada waktu-waktu tahajud. Orang yang terpilih saja. Lepas tu dia wafat pada hari apa? Pada hari Isnin. Ada kelebihan khusus orang yang wafat pada hari Isnin, pada hari Jumaat. Hari Isnin, hari wafat siapa?
Jadi dia orang yang sangat-sangatlah bagi kita yang orang Islam, kita perlu pandang kebaikan. Di situ Allah nak tunjuk. Sama juga khawatim pada tahun. Akhir pada tahun hari ini. Orang yang dia buat baik pada sesuatu perkara tu. Contoh pada tahun ni, akhir tahun ni dia buat baik je. Allah pandang yang baik ni, Allah tak pandang dah keburukan dia dulu. Sebab tu kita bagus dianjurkan akhir tahun kita puasa, awal tahun kita puasa. So bila Allah tengok akhir tahun ni dia puasa, so bermakna Allah tengok dia puasa setiap tahun. Awal tahun dia puasa sampai hujung tahun. Tu pandangan rahmannya Allah kepada kita. Maka akhir-akhir ni janganlah sampai kita hari ni jangan sampai kita buat keburukan, sebab takutnya Allah tengok keburukan tu nanti. Kita buat baik je hari ni tak apa, pause kejap. Buruk kita tu kita pause sekejap, kita buat baik je hari ni dengan esok. Sebab hari ni dengan esok tu ada penilaian yang khusus. Allah nak tengok hujung dengan awal. Maka disunahkan nanti asar, ada yang saya share dalam grup tazkirah tu, baca doa tu lepas asar dengan lepas maghrib, doa akhir tahun dengan doa tahun. Banyak fadilah dia. Nanti masuk Muharram ada lagi fadilah-fadilah pada Muharram, nanti kita share. Boleh? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwan habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ighfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubatan tawsil kulli haubatan wastur lana awrati wa aminir rawati. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillali. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna fadlaw wajudan manna la biktisabi minna bil Mustafa rasuli nahdha bi kulli suli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.